Hello, Assalamualaikum guys. Saya Syazad daripada channel Jack Serious Talk. So, untuk topik kali ini, topik yang agak menarik. Aku akan menceritakan tentang home test kit, iaitu test kit yang sekarang widely available dekat farmasi-farmasi dan di market. Kenapa kerajaan mula conditionally approve benda ni untuk digunakan sebagai saringan, dan macam mana nak guna test kit ni. Okay, alright, jom kita lihat. Stay tune guys. Okay, home test kit ni adalah test kit yang detect COVID-19 antigen berbanding dengan test kit yang ada sebelum ni, iaitu PCR dan juga rapid test kit yang kena pakai swab lah. Yang mana kita tahu kebanyakan orang tak nak kena swab kan, sebabnya dia a bit irritating ataupun bit discomfort lah. Cuma apa yang anda perlu tahu tentang test kit ni, apa beza dia dengan PCR yang korang buat kat luar dan kenapa kerajaan mula perkenalkannya. Firstly, benda ni adalah cost effective lah. Harganya lebih kurang, waktu kerajaan umum harganya lebih kurang RM30 lebih lah. So dalam range RM33 ke RM40, harganya macam tu saja. Untuk PCR test kit yang perlu buat 2 swab tu, yang tu kalau dekat swasta boleh dalam lingkungan 200 lebih. Dan untuk RTK yang swab tu dalam lingkungan 70 hingga ke RM100 lah. Bergantung kepada klinik swasta tu lah. Dan untuk test kit ni, of course dia lagi murah lah. So yang kedua, benda ni lagi less time consuming lah. Dia memerlukan masa 15 minit saja, berbanding PCR kadang-kadang memakan masa 24 jam hingga ke 48 jam. Ataupun mungkin kurang lah kalau waktu tu dia punya sampel tak banyak. So apa beza dia dengan PCR? Home test kit yang ni dia detect antigen, yang PCR tu dia detect spesifik genetic material lah. Macam COVID ni di RNA, so dia lagi spesifik, tapi antigen ni moderate lah dia punya sensitivity. Berbalik kepada home test kit ni sejak Jun hari tu kerajaan telah approve banyak brand. Awal 2 saja yang di approve, dan sekarang pada hari ini 13 Ogos kerajaan telah approve 11 test kit, dan antaranya adalah brand ni lah. Okay, korang tengok brand Neogene ni, Neogene Bioengineering ni adalah test kit brand daripada China, Zhejiang Province, China lah kan. So jom kita tengok apa ada dalam test kit ni dan macam mana nak guna test kit ni. So dalam test kit ni korang tengok, kita buka dia ada few things lah. Yang first, dia ada detection kit dia. Yang ni dalam memang kau pastikan kena seal lah, supaya tak ada dapat false negative ataupun false positive punya result lah. So memang well sealed, and dia ada expiry date kat belakang. Make sure korang tengok supaya reagent dia tu tak ter-effect lah. And then dia ada swab dia untuk digunakan pada nostril. Yang ni biasanya tak dalam macam kita buat swab RTK yang kat sampai dalam tu lah, yang sampai boleh irritate sikit kan kita punya nasopharynx. Yang ni ada. Okay, kemudian kita ada pipette dia untuk korang ambil, nanti letak dalam reagent. Okay, yang ni digunakan untuk deep saliva punya test lah. Kalau ada yang jenis kena swab hidung, ada yang jenis deep saliva yang mana korang guna kahak dan masukkan dalam ni. Okay, yang ni. Okay, dalam ni boleh buka. Okay, alright. So make sure kena ada insert sekali. So insert dia korang tengok. Kalau korang tak sure lagi, korang boleh baca lah. Kat sini semua dia tulis instruction satu persatu apa yang korang perlu buat. Dan kemudian dia ada penutup untuk reagent tu. Dan satu lagi korang kena ada adalah reagent dia lah. Okay, reagent dia make sure dia seal elok-elok lah. Jangan ada yang dah terbuka Okay, alright. So macam mana nak buat test kit ni? Kau tengok kena instruction dekat yang insert ni ada. Yang brand ni dia kena pakai deep saliva punya. So first, biasanya kita buat ni dalam keadaan korang berpuasa sedikit lah. Maknanya 30 minit sebelum tu tak ada makanan lah yang korang ambil. Kalau ada ambil juga, make sure korang berkumur dengan air kosong dahulu. Okay, so biar dulu dalam setengah jam baru buat test kit ni. Dan seeloknya pada awal pagi lah. Then pastikan korang hand rub dulu tangan dengan alcohol rub ataupun cuci tangan dengan sabun. Ambil dia punya deep saliva punya sampling ni. Okay, nanti korang, okay, buruk lah bunyi dia, tapi korang kena letak dalam ni. Okay, and then nanti ambil pipette ni, masukkan dalam dalam sampling ni. Korang ambil dan penuhkan dia punya level ni. Nanti korang buka, masukkan dalam ni, dalam reagent dia. Okey, masukkan dalam reagent dia.
Nanti pastikan korang pusing dalam ni dalam 10 saat. Pastikan dia masuk dan mix betul-betul. Kemudian tutup benda ni pakai ni. Okey, pakai penutup dia. Yang ni dia ada dropper dia ni lah untuk korang letak dalam detection kit dia. Okey. Nanti bila korang dah tutup dia jadi macam ni lah. Okey. Alright, nampak. Okey, alright. So nanti apa yang ada dalam ni adalah detection kit lah. Jom kita buka. So buka and then nanti korang tengok lah. Dekat sini dia ada dia punya detection kit. Okey, kat sini dia ada C, T dan S. Kat C tu adalah control, T tu mana test dia. Korang kena titik dekat bahagian sini, bahagian S. So nanti titik dekat S ni. Titik dekat sini dalam 3 titis dan tunggu dalam masa 15 minit sahaja. Nanti korang akan dapat keputusan tu lah. 1 line negatif, 2 line positif. So bila positif, make sure korang kena contact CSC korang ataupun klinik kesihatan terdekat untuk dibuat reassessment. Ataupun sekarang boleh diupdate pada MySejahtera. Especially kalau korang tak bergejala dan cuma ada kontak rapat yang positif lah. Jika test tu negatif tapi korang bergejala dan berisiko tinggi, ada pula kontak, make sure korang visit CSC ataupun klinik kesihatan terdekat lah untuk dibuat reassessment balik, sama ada perlu untuk dilakukan ujian PCR lah yang mana lebih spesifik lah. Tapi test ni sendiri adalah spesifik dan sensitif lah. Dia 99% spesifik dan 91% sensitif. So test kit ni ini saja. Nanti make sure kalau korang nak buat boleh beli di farmasi-farmasi berdekatan. Biasanya ada dekat farmasi-farmasi di Watson, even dekat Guardian pun ada. So itu saja untuk video kali ni. Kalau korang rasa video ni bermanfaat untuk korang, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe. Thank you guys. See you next episode.